Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Ruslan, nombor matrik 061609. Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan hadis 3 yang bertajuk Arkanul Islam wa Da'aimuhul Izam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Bermaksud daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua, wa iqamis salah, menunaikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wahajjil bait, dan mengerjakan haji. Yang kelima, wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat rawahul Bukhari dan Muslim. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan hadis ini. Hadisun azimun jiddan, fahuwa ahadu qawaidul Islam wa jawami'ul ahkam. إذ فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه ومجمع أركانه وهذه الأركان منصوص عليها في القرآن الكريم. Hadis ini merupakan hadis yang sangat hebat kerana ia adalah salah satu peraturan Islam dan kumpulan peraturan kerana ia mengandungi pengetahuan tentang agama dan bergantung kepada kompleks dan rukunnya. Rukun ini telah pun ditetapkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafika binti Muhammad Fauzi, bernombor matrik 060314. Saya berasal dari Marang, Terengganu. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membicarakan sedikit mengenai perbincangan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu Arkanul Islam wa Da'aimuhul Izam. Yang pertamanya ialah Binaul Islam. Bahawa kita tahu yang rukun Islam ni merupakan satu daripada cabang-cabang dalam Islam. Okey, yusyabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam alladhi ja'a bih walladhi yakhruju bihi al-insan min da'iratil kufr wa yastahiqu alaihi al-jannah wa muba'adati minan nar. Bahawasanya Rasulullah ni menyamakan orang Islam yang berpegang betul-betul dengan rukun Islam ni. Sesungguhnya rukun Islam ni dia akan mengeluarkan orang ini daripada kekufuran yang melayakkan diri dia untuk masuk syurga Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dia daripada masuk neraka. Bilbina'il muhakkam al-qa'im ala asas wa qawa'id thabitah wa bayin anna hadhihi al-qawa'id allati qama 'alayha wa tamma hiya. Jadi dengan makna kata dalam binaan Islam ini, rukun Islam merupakan salah satu cabang, salah satu asas yang kukuh, yang penting dalam agama Islam. Dengan makna kata, seseorang ni, iman seseorang akan sempurna dengan adanya perkara-perkara ni. Dan yang pertamanya ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan dan wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa maknaha al-iqrar biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyah. Dan kita sebagai seorang Muslim mengaku dengan keesaan Allah Ta'ala, mengaku yang Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan kita, dan wattasdiq bin nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa risalati, dan kita membenarkan Nabi Muhammad itu Nabi kita
dan membenarkan segala risalah yang dibawa baginda. وهذا الركن هو كالأساس بالنسبة لبقية الأركان. Dan rukun Islam ni dia menjadi satu asas, menjadi satu syarat untuk diterima amalan-amalan kita yang lain. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رواه البخاري والمسلم. Jadi Rasulullah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi, diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka ni bersaksi akan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Dan hadis lain, qala alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah, mukhlisan, secara ikhlas, dakhala al-jannah. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini ialah betapa pentingnya untuk kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, untuk mengaku akan keesaan Allah Ta'ala, percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kerana kita tahu apa yang dibawa baginda tu adalah semua wahyu daripada Allah, bukan daripada hawa nafsu baginda semata-mata. Dan kita juga percaya bahawa perkara-perkara ini sangat penting sebab bersyahadah ni adalah salah satu daripada asas, terlalu asas dalam Islam. Dan bila perkara yang berkaitan dengan akidah ni, bila akidah tak betul, jadi ia akan membawa kesan, membawa maslahat yang sangat besar dalam kehidupan kita ataupun kehidupan masyarakat seharian. Seterusnya, iqamas salah. Qala ta'ala wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ni, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat ni menghalang kita, mencegah kita daripada melakukan fahsya' dan melakukan kejahatan, melakukan munkar. Jadi kadang-kadang kita ni tertanya-tanya, sebab apa kita ni semayang dok tinggal? Tapi sebab apa diri kita ni masih lagi tidak boleh lepas daripada melakukan kejahatan, melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita baca teks yang dekat dalam kitab ni, al-muhafazah 'ala as-salah wal qiyamu biha 'ala awqatiha wa ada'uha kamilah bi syurutiha wa arkaniha wa mura'at adabiha wa sunaniha hatta tu'ti thamaratiha fi nafsil muslim fayatrukul fahsya'i wal munkar. Jadi kita nampak dekat sini dia kata untuk mencegah kita daripada melakukan kemungkaran ni, yang pertamanya kita kena jaga solat. Muhafazah 'ala salah. Semayang fi awqatiha. Kita salat fi awqatiha, semayang pada waktunya. Wa ada'uha kamilah bi syurutiha wa arkaniha. Kita semayang dengan menjaga segala syarat-syarat solat. Kita semayang dengan menjaga segala rukun solat. Dan kita menjaga tata tertib, kita menjaga sunnah-sunnah dia. Hatta tu'ti thamaratiha. Sehinggalah kita mendapat apa yang diganjarankan oleh Allah Ta'ala, dan seterusnya menghindarkan kita daripada melakukan kejahatan pada Allah Ta'ala. Jadi untuk kita mencegah diri kita ni, kita mestilah kena jaga solat sungguh-sungguh. Maknanya semayang secara khusyuk, kita memahami segala bacaan, kita menghayati segala bacaan. Barulah kita nampak kesan bahawa solat kita ni betul-betul menjadi, solat kita ni betul-betul diterima Allah Ta'ala. Jadi tu salah satunya untuk kita nampak yang bahawa solat kita diterima, kita tidak lagi melakukan kejahatan, insya-Allah. Was-salah syi'arul muslim wa anwanul mu'min. Qala alaihi salatu wassalam, baina ar-rajul wa baina asy-syirk wal kufr taraka as-salah. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, antara perkara yang memisahkan lelaki dengan syirik dan kufur ni ialah meninggalkan salat. Jadi kita tahu bahawa
solat ni sangat penting dan solat ni merupakan satu syiar Muslim. Maknanya kalau kita nak tengok seseorang tu Muslim, kita nak tengok dia tu mukmin, kita tengok solat dia. Dan kita juga tahu bahawa solat ni adalah salah satu tiang. Maknanya tiang yang menjadi penghubung dengan ibadat lain. Maknanya tanpa tiang, ibadat lain akan jadi musnah, akan jadi sia-sia. Sebab kita tahu yang solat ni juga merupakan penghubung antara kita, antara hamba dengan Tuhan kita. Sebab ada hadis Nabi, as-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. Jadi kalau tak ada tiang agama ni, maka macam mana kita nak membina satu atap ke, kita nak membina dinding ke? Maknanya benda tanpa tiang ni dia tak akan jadi. Dia akan jadi musnah ataupun akan menjadi sia-sia. Jadi tanpa solat ni, ibadah-ibadah lain tak diterima Allah Ta'ala. Seterusnya, dalam rukun Islam yang ketiga ni, iaitu ita izzakah. Ita izzakah ni memberi zakat. Memberi zakat, wahya i'ta nasibun muayyan minal mal mimman malikin nisab wa tufirat fihi syurutil wujub wal ada' lil fuqara'i wal mustahaqqin. Yang makna kata memberi zakat ni ialah kita memberi sebahagian daripada wang tertentu dengan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang yang tertentu. Siapa orang-orang yang tertentu ni? Ialah orang-orang yang lil fuqara'i wal mustahaqqin. Lil fuqara untuk orang-orang yang fakir miskin dan mustahaqqin orang yang berhak, orang yang memerlukan. Qala ta'ala walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang yang hartanya, di dalam hartanya disediakan bahagian-bahagian yang tertentu, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang miskin, yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi daripada ayat Quran ini dapat kita tahu bahawa keutamaan penting untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang memerlukan. Wahia ibadah maliyah. Jadi kita tahu yang zakat ni merupakan satu ibadah yang dari segi kewangan lah, dan tahaqqaqa biha al-adalah al-ijtimaiyah. Untuk apa? Untuk kita memastikan akan keadilan, akan adanya keadilan dalam ijtimaiyah, dalam masyarakat kita. Maknanya keadilan dari segi orang yang mengeluarkan zakat dan keadilan orang yang mendapat harta zakat tu. Dan wa yaqdi biha 'alal faqir wal awas, untuk kita sempurnakan kepada fakir-fakir miskin dan orang yang memerlukan. Watasudul mawaddah wal ataf wal ihtiram bainal muslimin, dan untuk kita menghargai, untuk kita, maknanya ni juga antara hikmah kita memberi zakat, iaitu untuk menunjukkan kasih sayang, menunjukkan belas kasihan dan penghormatan kita kepada orang yang memerlukan antara muslimin, antara masyarakat Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazikah binti Hasan, alias Ismail, nombor metrik 060234, dan saya berasal daripada Ketereh, Kelantan. Saya akan bersambung tentang rukun Islam yang seterusnya, iaitu rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan haji. Apakah itu haji? Qasdul Masjidil Haram fi Ashhuril Hajj, iaitu perjalanan menuju ke Masjidil Haram dalam bulan-bulan haji, yang mana ianya bermula daripada bulan Syawal, Zulkaedah dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Menunaikan haji seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khudh anni manasikakum. Haji adalah merupakan ibadat harta dan diri yang mengandungi banyak faedah, sama ada bagi individu maupun
bagi masyarakat umum. Ia juga menjadi satu perhimpunan yang muktamar bagi umat Islam yang terbesar dan peluang terbaik bagi seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia ini bertemu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-27 dan 28 yang bermaksud, dan serulah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh, supaya mereka dapat menyaksikan pelbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta dapat memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, iaitu pada hari raya haji dan juga hari tasyrik, kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir, miskin. Jadi oleh itu pahala haji ni sangatlah besar. Qala alaihi salatu wassalam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Haji yang Allah Subhanahu Wa Taala terima ialah haji yang mabrur, iaitu haji yang dilakukan secara sempurna dengan rukun, syarat serta meninggalkan segala larangannya. Maka tidak akan ada balasan untuknya kecuali syurga. Dalam hadis ini juga ada menyatakan bahawa haji ini telah disyariatkan pada tahun ke-6 Hijrah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-97 yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram bagi orang-orang yang berkemampuan. Seterusnya, rukun Islam yang kelima, iaitu akhir sekali rukun Islam, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang kita semua tahu, puasa ialah menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara tertentu, bermula dari terbitnya fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Puasa telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ke-2 Hijrah, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang dapat menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbezaan antara perkara yang benar dengan perkara yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Jadi puasa ni adalah ibadah yang terdapat padanya pembersihan jiwa, ketinggian ruh dan kesihatan tubuh badan. Barang siapa yang berpuasa kerana mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menuntut keredaannya, maka ia puasa orang tersebut itu merupakan penghapus keburukan dan menjadi asbab untuknya memasuki syurga Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, man shama Ramadan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi secara tidak langsung dengan ibadah puasa ni, syahwat akan dikekang, maksiat akan terhindar. Oleh itu puasa ni boleh membawa seseorang
kepada ketinggian darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Najah binti Halimi, umur 21 tahun, berasal daripada Jerantu Pahang. Saya akan sambung bentang seterusnya yang kedua. Irtiba arkanul Islam ba'duha bi ba'di. Hubungan rukun Islam antara satu sama lain. Man ata bihadhil arkanul kamilah kana musliman kamilul iman. Sesiapa yang membawa dengan rukun-rukun sempurna dari orang muslim yang sempurna imannya. Wa man tarakaha jami'an kana kafiran qita'an. Dan sesiapa yang meninggalkan semuanya, dia pasti kafir yang nyata. Wa man ankara wahidatan minha kana ghairu muslim bil ijma'. Dan sesiapa yang mengingkari salah satu daripadanya, dia bukan orang Islam yang diputuskan oleh ijma'. Wa man i'taqada biha jami'an wa ahmila wahidatan minha ghairu syahidan kaslan fa huwa fasik. Dan sesiapa yang mempercayai semuanya dan mengabaikan salah satu daripadanya selain daripada saksi iaitu malas, ia adalah fasik. Wa man ata bil amali wa aqar bi lisanihi mujamalah fa huwa munafiq. Dan siapa yang membawa perbuatan dan mengakui dengan lidahnya secara berpura-pura, maka dia munafik. Kemudian, yang ketiga, ghayatul ibadat. Maklumat ibadah. Laisat al-muradu bil ibadah fil Islam suraha wa ashkaluha. Ia tidaklah bertujuan untuk beribadat dalam Islam kerana gambaran dan bentuknya sahaja. Wa innamal muradu ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Dan sesungguhnya apa yang dimaksudkan adalah tujuan dan maknanya dengan melaksanakan ibadah tersebut. Fala tanfa'u solata la tanha 'anil fahsya wa munkar. Dan tidak bermanfaat solat itu yang tidak cegah daripada maksiat dan kejahatan. Kama la yufidu shaum la yatruku fa'aluhu zuru wal 'amalu bih. Dan juga tidak ada faedah puasa yang tidak meninggalkan kata-kata buruk dan beramal dengannya. Kama yakbal hijun au zakah fi'il liriya wa sum'ah. Dan juga tidak diterima haji atau zakat kerana perbuatan yang sombong dan tidak jujur. Wala ya'ni zalika tarak hadhihi al-ibadah idza lam tatahaqqaq samaratuha. Ia tidak bermaksud meninggalkan perbuatan ibadah ini jika tidak membenarkan hasilnya. Innamal murad hamala nafsa ala ikhlasi biha wa tahqiqi maqsudi minha. Sesungguhnya, maksud di sini ialah membawa jiwa pada keikhlasan dengannya dan membenarkan tujuan dalam ibadahnya. Seterusnya, sya'bul iman. Cabang-cabang iman. Laisat hadhil umuru mazkuratu fil hadisi, ya kullu syai'in fil islami. Tidaklah perkara-perkara yang disebut dalam hadis, inilah sahaja yang terdapat dalam Islam. Wa innama iktasara ala dzikriha li ahammiyatiha. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah sebahagian daripada kepentingannya. Wa hunaka umuru kasiratun ghairuha. Dan di sini perkara-perkara yang banyak selain daripada dalam hadis. Akhir sekali, wa yufidu hadisu al-islamu aqidah wal amalun. Dan kita dapati daripada hadis ini, Islam itu terdiri daripada akidah dan amal. Fala yanfa'u amalun duna imanan kama annahu la wujudu lil iman duna amalan. Tidak ada manfaat beramal tanpa iman. Demikian juga tidak ada iman tanpa amalan. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.